Okey, cikgu harap semua dalam keadaan sihat, jaga SOP, okey, jaga kesihatan, tak perlulah kalau keluar rumah, okey, kalau tak ada urusan. Okey, sedang rekod, alhamdulillah, okey. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, tanpa membuang masa, mari kita sambung pelajaran kita. Kalau tidak silap cikgu, okey, pada yang lalu kita dah berada, kita sudah belajar uh, topik 10.4, betul kan? Topik 10.4 iaitu topik 10.4 iaitu kesan-kesan kemerdekaan politik, ekonomi dan juga sosial. Dah siap rasanya? Kan betul kan? Betul tak? Betul tak? Betul. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi hari ini insya-Allah kita akan selesaikan bab 10. Okey, topik terakhir kita ialah 10.5 iaitu tentang ciri-ciri kedaulatan negara. Baiklah, cikgu kongsikan paparan buku teks paparan buku teks di skrin masing-masing. Sebentar. Sebentar ya. Okey, respon dengan cikgu. Adakah anda dapat lihat paparannya? Respon? Ada, nampak. Ada. Nampak. Alhamdulillah. Takut ada yang tak nampak kan macam tahun lepas. Okey. Alhamdulillah. Alright, baik. Topik terakhir dalam bab 10, 10.5, prinsip kedaulatan persekutuan tanah Melayu. Okey, baik. Cikgu nak jelaskan di sini sebelum kita masuk belajar topik ini, persekutuan tanah Melayu pada waktu dan ketika ini iaitu pada tahun 1957 tidak termasuk Singapura, Sabah dan juga Sarawak. Tidak termasuk 1957 Malaysia belum lagi terbentuk. Malaysia terbentuk pada tahun 1963. Awak kena faham kat situ. Okey. Baik. Terlihat. Terdapat 5 prinsip kedaulatan persekutuan tanah Melayu. So, kita akan belajar kelima-lima prinsip tersebut. Baik. Kita merdeka apabila kita berjaya mendapatkan kemerdekaan daripada British, maksudnya negara kita adalah negara yang berdaulat. So, kita kena faham apakah maksud daulat itu. Kalau kita imbas kembali bab 1 tingkatan 4 dalam bab warisan negara bangsa ada ceritakan tentang kedaulatan. So kedaulatan ni pada zaman kerajaan Melayu sebelum kedatangan Barat, iaitu kerajaan contoh Champa, contoh kerajaan Funan dan juga Kesultanan Melayu Melaka sendiri, kedaulatan tu terus merujuk kepada raja atau sultan yang memerintah. Okey. Jadi kedaulatan persekutuan tanah Melayu pula ialah merujuk kepada highlight kan, kuasa tertinggi yang menentukan sebuah negara bebas daripada kongkongan kuasa luar. Jadi kuasa-kuasa luar ataupun anasi-anasi asing tidak boleh mencabar atau mencabuli kedaulatan negara. Dan sekiranya kedaulatan negara terancam, negara dengan kuasanya boleh mengambil tindakan tertentu untuk mengatasi atau menghadapi cabaran tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2013, negara kita dikejutkan dengan satu tragedi pencerobohan di Lahad Datu Sabah oleh satu kumpulan yang dipercayai waris daripada Kesultanan Sulu. Okey, jadi penceroboh ini telah menawan beberapa kampung di Sabah dan menuntut dengan kerajaan Malaysia memulangkan Sabah kepada mereka. Kerana mereka mendakwa Sabah ni satu ketika dulu adalah sebahagian daripada
Kesultanan Sulu. Jadi tindakan kumpulan tersebut sebenarnya telah mencabar kedaulatan negara. Malaysia telah mengambil tindakan mengikut garis panduan, mula-mula menggunakan pendekatan rundingan. Rundingan demi rundingan tetapi tidak berjaya. Kerajaan tak nak tunduk kepada tekanan kumpulan tersebut. Okey, sebab Sabah adalah tanah berdaulat Malaysia. Jadi kerajaan perlu pertahankannya. Apabila rundingan tidak berjaya, maka tindakan ketenteraan terpaksa diambil, iaitu operasi daulat dilancarkan, gabungan pasukan selamatan, tentera, polis, tentera udara dan tentera laut sama-sama dalam satu operasi namanya operasi daulat dan berjaya menangkap hampir semualah ahli kumpulan yang didakwa sebagai waris Kesultanan Sulu tersebut. Jadi pelajar-pelajar, cikgu nak beritahu di sini bahawa kedaulatan ini bukan mempertahankan kedaulatan negara, bukan semata-mata terletak pada bahu pasukan selamatan. Dan kita yang tak tahu menggunakan senjata, kitalah cikgu, anda, masyarakat, ada peranan masing-masing dalam menjaga kedaulatan negara sebenarnya. Jadi contohnya sebagai pelajar, anda pelajar sebagai murid, mana boleh angkat senjata? Okey. Jadi bagaimana anda mempertahankan kedaulatan negara? Tugas anda ialah belajar, sebagai murid belajar, capai satu kecemerlangan. Dengan kecemerlangan itu dapat melahirkan satu modal insan yang berkualiti, modal insan yang cemerlang yang kita boleh gunakan untuk kemajuan masa depan negara. Itulah tindakan yang boleh buat. Sebagai contoh dalam lagu Sudirman tu kan. Okay. Kita dengan cara kita sendirilah. Kita tak mampu menjadi pasukan pertahanan, menjadi pasukan selamatan, tak mampu angkat senjata. Jadi kita gunakanlah apa-apa saja kelebihan, kekuatan kita ada untuk mempertahankan kedaulatan negara. Okey, panjang pula mukadimah ni. Okey, baik. Jom kita lihat apakah prinsip-prinsip tersebut. Okey, jom. Yang pertama okey, wilayah pengaruh. Kedua ialah kerajaan. Ketiga, keunggulan undang-undang. Keempat, lambang. Dan kelima, rakyat. 5 prinsip kedaulatan negara kita. Mari kita lihat satu persatu huraiannya. Baik, wilayah pengaruh. Oh, by the way, buku teks ni muka surat 246. Siapa yang ada buku teks boleh rujuk muka surat 246. Baik, kita lihat wilayah pengaruh. Baik, apakah maksud wilayah pengaruh? Menunjuk pada kawasan yang mempunyai sempadan untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Jadi lihat peta di kiri anda. Ini adalah sempadan Persekutuan Tanah Melayu. Ada sempadan negeri dan sempadan antarabangsa. Di utara sempadan dengan negara Thailand. Di selatan sempadan dengan negara Singapura. Di bahagian Selat Melaka kita bersempadan dengan Indonesia. Jadi itulah maksud wilayah pengaruh. Baik, kita lihat pula dalam konteks perlembagaan Malaysia. Okey, wilayah pengaruh dalam konteks perlembagaan Malaysia terdiri daripada negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Melayu dan juga negeri-negeri Selat yang bersekutu. Sebagai contoh, okey, negeri-negeri Melayu seperti Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Johor, Kelantan, Terengganu. Ini adalah negeri-negeri Melayu. Dulu masa zaman penjajahan British, negeri-negeri Melayu ni terbahagi kepada 2. Satu bersekutu, satu tidak bersekutu. Yang mana satu bersekutu? Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, lagi apa? Perak. Ni negeri-negeri Melayu bersekutu. Perlis, Kedah, Johor, Kelantan, Terengganu adalah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Pulau Pinang, Melaka adalah negeri Selat. Jadi, ketiga-tiga unit politik ini, negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri Selat bergabung membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Kita dah belajar dalam topik Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Baik.
Setiap negeri, okey, di tanah Melayu diketuai sama ada sultan atau raja, yang tuan besar atau yang ketua negeri. Sultan atau raja ni negeri Melayu lah. Contoh Sultan Pahang, Sultan Terengganu, okey, Johor. Raja ada satu negeri yang gunakan raja, Perlis guna raja Perlis, tak guna gelaran sultan. Yang di-Pertuan Besar pula khusus kepada Negeri Sembilan. Okay. Walaupun terdapat perbezaan dari segi gelaran, tetapi kedudukannya sama. Ketua negeri. Okay. Untuk Pulau Pinang dan Melaka tiada sultan, tiada raja, tiada yang tuan besar, kerana kedua-dua negeri ini bukan negeri Melayu sebab tak ada sultan, tak ada raja. So, ketuanya siapa? Yang di-Pertua Negeri. Okey, baik. Faham kat sini? Wilayah pengaruh. Ada apa-apa nak tanya tentang wilayah pengaruh? Silakan. Ada persoalan dalam hati ke? Ada kemuskilan ke? Boleh tanya? Ada? Okey tak okey? Respon? Okey, cikgu. Okey, okey. Respon Kalau contoh tak ada, cikgu teruskan. Tak ada Alright, boleh mencelah, nak tanya, tak ada masalah Minta maaf cikgu nak tanya. Okey, celah, no hal. Baik, kita teruskan ciri kedua ialah kerajaan. Baik, apakah maksud kerajaan? Highlightkan, satu institusi yang bertanggungjawab menguruskan dan juga mentadbir negara. Okey, ini maksud kerajaan. So, di tanah Melayu, okey, kerajaan terbahagi pada 3 komponen utama sampai sekarang pun sama, iaitu badan perundangan, badan eksekutif, badan kehakiman. Baik. Jadi ketiga-tiga badan ini terletak di bawah institusi parlimen. Parlimen. Jadi badan perundangan tugasnya menggubal undang-undang. Okay. Badan eksekutif juga dikenali dengan badan pelaksana, iaitu yang melaksanakan dasar ataupun undang-undang yang telah diwartakan. Manakala badan kehakiman ialah badan yang menyemak segala undang-undang, segala tindakan sama ada betul atau salah di sisi perlembagaan. Jadi ini adalah amalan demokrasi berparlimen, iaitu kuasa pemerintahan di tangan rakyat. So, rakyat akan terlibat dalam pemerintahan negara dengan memilih wakilnya dalam pilihan raya. Itu sebabnya demokrasi ini kuasa di tangan rakyat. So, wakil yang dipilih dinamakan wakil rakyat, dan dalam sistem demokrasi ada satu pilihan raya, calon-calon wakil rakyat ni akan bertanding merebut jawatan, merebut wakil rakyat kawasan itu. Okey, Dewan Wakil Rakyat ni ada 2, satu wakil rakyat peringkat persekutuan dan satu lagi wakil rakyat peringkat negeri ataupun DUN, Dewan Undangan Negeri. Dan tugas wakil rakyat inilah yang menggubal undang-undang. Sebagai contoh, cikgu bagi contoh iaitu pindaan undang-undang terhadap umur pengundi dalam pilihan raya. Dulu 21 tahun baru boleh mengundi. Sekarang kalau tak silap cikgu 18 tahun dah boleh mengundi. Jadi perubahan pindaan daripada umur 21 ke 18 tahun dibuat melalui perbahasan di dalam badan perundangan. Okey, sebab dia gubah undang-undang. Okey, badan perundangan ni ada satu dewan yang penting, namanya Dewan Rakyat. Dewan Rakyat ni lah wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat ni, dia akan bersidang dalam Dewan Rakyat menggubal undang-undang. Kita akan belajar dengan lebih detail topik pemerintahan negara ni dalam tingkatan 5. Tingkatan 5 dah awak ni, dalam buku tingkatan 5. Okey. Baik. Jadi cikgu highlightkan kuasa dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Okey. Jelas kat situ kerajaan? Jelas tak? Ada nak tanya tentang kerajaan?
Jelas tu. Oh, ada tanya tu. Jelas, Ni apa? Jelas. Akid. Ya, Akid. Kenapa angkat tangan? Okey, silakan kalau ada soalan. Tertekan, Akid, awak tertekan angkat Igu, tangan tertekan tu. Igu. Tertekan. Tertekan tu ada dua. Tertekan button atau stres. Bukan, Yang mana tertekan satu? button Igu. Okey, relax dia. Alright, okey. Nohan. Okey, baik. Kita sambung. Ada nak tanya lagi? Tu bunyi keling. Okey, tak apa. Faham Itu kerajaan. Baik, cikgu nak menyeru kepada semua pelajar, bila awak dah cukup 18 tahun nanti, terus daftar sebagai pengundi. Okey. Sebab tak tahulah bila-bila masa sahaja pilihan raya akan dilaksanakan. Awak sekarang dah tingkat 5 kan? Tahun depan dah masuk 18 tahun. Senang je, pergi pejabat pos. Okey, cakap saya nak mendaftar sebagai pengundi. Kemudian isi borang, kemudian hantar. Tak sampai pun 10 minit. Okey, dah daftar. Okey, simpan slip tu. Nanti bila ada pilihan raya, awak boleh cek semak awak punya nama dalam pendaftaran pengundi. Kat mana kawasan awak nak mengundi tu kan? Okey, baik. Pasal mengundi ni cikgu ingat lagi pada tahun 2018, cikgu mengundi di Sekolah Kebangsaan Bandar Pusat. Okey, pada masa itu cikgu tengah sakit. Gagahkan jua juga pergi mengundi. Tak larat nak jalan tu. Tapi tetap gagahkan jua pergi mengundi. Okey. Alright. Baik. Oleh kerana lama duduk dalam ICU, so warna hitam cikgu pada jari tu kekal. Keluar ICU pun ada lagi warna hitam tu dekat jari kan, sebab tak keluar daripada hospital. Okey, baik. Kalau tak ada apa-apa tentang kerajaan, kita teruskan dengan ciri yang ketiga atau prinsip yang ketiga, kedaulatan undang-undang. Okey, baik. Maksud kedaulatan undang-undang ialah kerajaan dan rakyat tertakluk di bawah undang-undang, termasuk yang di-Pertuan Agong, termasuk sultan, termasuk raja, termasuk Perdana Menteri. Siapa-siapa saja tertakluk di bawah kuasa undang-undang. Okey. Jadi undang-undang ni penting bagi memastikan keamanan negara dan juga kesejahteraan negara. Okey. Jadi undang-undang kita yang tertinggi ialah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Adalah asas kedaulatan negara yang merdeka dan memelihara hak rakyat. Itulah dia pelajar-pelajar, siapa yang nak jadi lawyer, peguam tu, dia memang akan study Perlembagaan Persekutuan Negara ni. Baik, ada nak tanya tentang kedaulatan undang-undang? Silakan. Nak tanya? Ada? Okey tak okey? Tak ada? Tak ada cikgu. Okey Ada cikgu. Okey, tak ada lah. Okey, tak apa. Kita lihat. Ada, silakan. Cikgu, maksudnya kalau urusan semua kerajaan rakyat dengan raja ni dia terletak pada undang-undang dululah. Maksudnya kalau ada yang bangsa, dia akan ikut undang-undang tu dulu. Ya, kalau contohnya tindakan yang bercanggah, maksudnya terbatal lah undang-undang tu sebagai contoh. Yang kata contoh. Contohnya kita ni, awak katakan nanti bila awak dah keluar, contoh mudah nak bagi macam ni. Lepas awak habis SPM, awak nak buat satu pertubuhan persatuan. Katakan Persatuan Bekas Pelajar 5 AF 2021. Alumni kan. Jadi awak buatlah satu undang-undang. Okey. So, contoh undang-undang. Persatuan ni kena didaftarkan di bawah Pertubuhan Persatuan. So awak buat kehendak awak sendiri tak boleh. Jadi tindakan warga negara yang bercanggah dari segi undang-undang adalah tidak sah. Apanya tindakannya tidak sah adalah tidak sah lah. Undang-undang yang dibuat dan sekiranya undang-undang tu bercanggah, contohnya dia buat satu peraturan untuk dia punya pertubuhan. So, peraturan dan pertubuhan tu bercanggah dengan perlembagaan, terbatal. Raja atau sultan
okey, pun bertindak mengikut perlembagaan, tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya. Itulah dia maksudnya raja berperlembagaan. Jadi kita pun sebagai rakyat Malaysia apatah lagi tertakluk pada undang-undang negara. Jadi kita pun tidak boleh sewenang-wenangnya bertindak. So, perlembagaan menjamin kebebasan hak asasi manusia tetapi semuanya tertakluk di bawah perlembagaan. Kalau tak ada kebebasan itu disalahgunakan, maka macam-macam hal akan berlaku yang boleh menggugat keamanan negara. Bayangkan, jenayah boleh berlaku, ketenteraman awam boleh tercalar, negara akan huru-hara kalau tak ada undang-undang. Contoh sekarang ni, negara dengan kuasa di bawah ordinan darurat, kuasa-kuasa perlu. Kerajaan telah mengeluarkan ordinan darurat ni, darurat kesihatan. Jadi dekat situ dia dapat mengawal manusia ataupun rakyatnya daripada terjebak dalam penyakit ataupun wabak COVID-19 ataupun terpelihara daripada penyakit tersebut, supaya tindakan-tindakan perlu boleh dilaksanakan. Jadi ordinan darurat ni bila dilaksanakan, kerajaan boleh mengambil tindakan. Contoh, jika ada orang tu positif COVID-19, so petugas kesihatan akan datang buat swab test, contoh dalam kawasan itu boleh diperketatkan, contoh berlaku di Jengka 20, Perintah Kawalan Keselamatan Lokaliti, PKPKL lah, tahu tu lah namanya, Cikgu pun susah nak sebut, juga lebih ketat. Jadi semua yang kita buat, kerajaan buatlah terutamanya, kerajaan buat adalah tertakluk dengan undang-undang. Kita pun tindakan kita, perbuatan kita hari-hari adalah tertakluk di bawah undang-undang. Tak boleh. Tak boleh kita bercanggah dengan undang-undang. Ada lagi nak tanya tentang undang-undang? Kalau macam ni pula cikgu, kalau nak gubal satu undang-undang baru tapi undang-undang tu bercanggah dengan undang-undang lama tu, dia macam terbatal lah. Ya, bukan bukan undang-undang lama, bercanggah dengan perlembagaan. Bercanggah dengan perlembagaan. Okey, bagus soalan tu, sangat-sangat bagus, cikgu puji. Baik, sebarang undang-undang yang kita nak buat, kita nak gubal, kita nak buat undang-undang baru, kalau bercanggah dengan perlembagaan, terbatal sama sekali. Jadi itu sebabnya bila kita nak buat undang-undang, nak menggubal undang-undang, kita perlu rujuk perlembagaan negara. Kalau bercanggah memang terbatal. Jadi siapakah yang menggubal undang-undang ni? Wakil rakyat lah. Kita tak boleh, kita rakyat biasa. Wakil rakyat lah yang akan menggubal undang-undang, wakil rakyat yang kita pilih. Dia akan gubal undang-undang. Jadi sebelum gubal akan ada satu usul atau cadangan datang daripada wakil-wakil rakyat. Dia akan buat usul di Dewan Rakyat, dan usul itu diperbahaskan beberapa kali sesi lah, sampailah diperhalusi, kemudian barulah dibawa kepada Peguam Negara bawa ke Dewan Negara, bahaskan lagi, supaya kenapa perjalanan proses nak lulus undang-undang ni ada banyak proses, sebab nak memastikan supaya undang-undang yang hendak digubal tidak bercanggah dengan perlembagaan negara. Kalau bercanggah, maka terbatal. Sebagai contoh, saya bagi contoh paling mudah, iaitu tentang sekolah. Contoh, tentang bahasa kebangsaan. Kita dah belajar sebelum ni kan, bahasa kebangsaan dalam bab 9. Ingat balik. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan itu termaktub dalam perlembagaan negara. Allahu Akbar. Perkara nombor berapa cikgu tak ingat? Rasanya dalam perkara 152 ke perkara 52. Sekejap. Allahu Akbar. Sekejap cikgu tengok sekejap dalam buku teks ni. Okey. Cikgu bagi contoh paling mudah bahasa kebangsaan. So, bahasa kebangsaan perkara 152, betul lah? Tengok balik buku teks ni, perkara 152. Dalam Perlembagaan Malaysia, perkara 152 kurungan 1. Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dengan apa-apa jua jenis tulisan seperti yang diundang-undangkan oleh Parlimen. Itu adalah dalam perlembagaan. Jadi sekiranya ada institusi atau pihak tertentu yang nak
buat undang-undang yang nak katanya dia okey kita akan gunakan bahasa, katakan bahasa lain selain bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, sudah tentulah perkara tersebut bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Nampak? Cikgu bagi contoh yang kedua lagi, masih lagi dalam bahasa Melayu. Okey, katakan awak berurusan dengan kuantum kerajaan, urusan dengan sektor perkhidmatan awam, awak tulis surat dalam bahasa Inggeris. Surat awak tu dari segi undang-undang tidak sah. Sebab apa? Sebab sebarang surat menyurat mestilah ditulis dalam bahasa Melayu apabila berurusan dengan sektor perkhidmatan awam. Faham tak setakat tu? Faham tak? Faham tak tu? Macam itulah dia kedaulatan. Jadi kedaulatan ni cikgu simpulkan dia adalah ketertinggian boleh, kesempurnaan boleh, ketertinggian dan kesempurnaan sesuatu undang-undang itu. Okey, tak ada undang-undang maka rosaklah negara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sebelum baginda membina kerajaan Islam Madinah, Nabi Muhammad menggubal undang-undang dulu yang dinamakan sebagai Piagam Madinah atau dalam bahasa Arabnya Sahifah Madinah. Barulah kerajaan Islam ditubuhkan. Bina undang-undang dulu. Dan barulah ditubuhkan negara dan juga kerajaan. Baik, settle untuk ciri yang ketiga ni rasanya. Okey, baik. Kita terus yang keempat. Lambang kebangsaan. Sebagai sebuah negara yang merdeka, kita memiliki lambang kebangsaan kita sendiri. Okay. So, lambang kita ialah jata negara, lagu kebangsaan, bendera kebangsaan dan bunga kebangsaan. Merupakan identiti jati diri rakyat. Lambang ini juga dijadikan sebagai simbol perpaduan dan membawa erti tentang sosio-budaya dan sejarah negara. Sebagai contoh, okey, dalam bendera jalur gemilang atau bendera kebangsaan ada bulan sabit. Bulan sabit ni merujuk kepada agama Islam. So, kat situ dah melambangkan sosio-budaya negara kita. Yang mana kita tahu sejak dahulu lagi, okey, sejak Kesultanan Melayu Melaka lagi, malah awal daripada tu, negara kita sememangnya menerima pengaruh Islam yang cukup lama. Jadi itu sebab sampai hari ini, okey, elemen itu diletakkan pada bendera persekutuan dan juga jata negara. Cuba tengok, jata negara tu ada lambang bulan sabit kan. Baik, dan juga simbol-simbol yang lain lah. Okey, jadi jata ini ada nilai kedaulatan yang tersendiri. Okey, dan kita perlu memberi penghormatan kepada lambang kita ni. Sekolah pun ada kita punya simbol tak? Sekolah kita pun ada simbol, iaitu logo sekolah tu kan. Ada. Apatah lagi sebuah negara yang berdaulat. Okey, soalan tentang lambang kebangsaan kalau ada. Tak ada? Tiga. Okey, sila. Saya dulu. Okey, silakan. Jata negara kita ni pernah bertukar ke? Maksudnya Okey, pernah. Okey, baik. Cikgu jawab soalan ni. Ada lagi tu perempuan tu tanya. Okey, baik. Jata negara kita pernah berubah kalau tak silap cikgu 2 kali. Tetapi perubahan itu hanya bersifat kecil saja. Tidak menjejaskan semua reka bentuk jata negara. Sebagai contoh, pada paparan sekarang cikgu tunjukkan kan. Cuba tengok. Ini adalah jata negara 1957. Okey, hampir sama dengan jata negara hari ini. Bezanya apa? Bentuk rimau dia ni. Ni untuk rimau dia. Okey, dia rimau juga. Rimau dia ada sikit panggil apa dia punya pos rimau tu lah kan. Sekarang pos rimau. Tangan dia ke bawah kan. Sekarang rimau tangan dia lain sikit. Cuba tengok jata negara sekarang. Okay, siapa ada buku tu, cuba tengok buku tu ada jata negara. Siapa-siapa ada boleh tengok jata negara kemudian. Cikgu tak adalah contoh yang baru ni. Okey.
Dan dekat sini cuba lihat. Okey, dekat sini jata negara pada tahun 1957 tidak ada pun tidak ada simbol Sarawak, Sabah, tak ada. Sebab pada ketika itu tahun 57 Sabah Sarawak belum menyertai Malaysia. Bunga raya pun tak ada kat sini. Yang baru ada jata negeri Sabah pada jata negara, ada jata negeri Sarawak, ada diletakkan simbol bunga raya. Itu jata negara yang terbaru yang sampai sekarang kita gunakan. Jadi 2 kalilah perubahan dia. Okey, perubahan kecil saja, tak banyak pun. Okey. Dan kalau awak nak tahu, dalam setiap setiap apa lambang atau entiti dalam jata negara ni membawa maksud yang tertentu. Sebagai contoh, harimau melambangkan keberanian. Keris ni, ada 5 buah keris ni melambangkan dulu Persekutuan Tanah Melayu terdiri daripada negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Seperti Johor, Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Yang warna merah ni, merah, kuning, hitam, putih adalah terdiri daripada gabungan negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri Sembilan, Perak, Selangor dan Pahang. Yang ini, ini Pulau Pinang. Ini Pulau Pinang, sebelah ni adalah Melaka. Baik. Okey, soalan kedua. Ada rakan perempuan tadi nak tanya cikgu. Silakan. Cikgu, kenapa Johor nyanyi lagu bangsa Johor bukan negeri Johor? Baik. Soalan yang sangat menarik kita bincangkan. Kalau awak belajar sejarah dengan lebih mendalam, Johor merupakan satu-satunya negara yang berdaulat. Tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa sebenarnya. Walaupun pada satu ketika Johor pernah menerima penasihat Inggeris, tetapi penasihat Inggeris itu di bawah kuasa Sultan Johor. Dia tak ada penasihat Inggeris itu tak ada tidak ada yang tidak mampu. Penasihat Inggeris tu tak mampu nak lawan, nak mengatasi kuasa Sultan Johor ini. Itu sebabnya di Johor ada angkatan tenteranya sendiri. Okey. Jadi, kalau kita belajar sejarah lagi secara mendalam, cikgu nak awak buka awak punya fikiran. Salah satu negara berdaulat, ni lebih dalam, kita dive lagi lebih dalam. Satu lagi negara berdaulat, simbolnya ialah kita perlu ada angkatan tentera kita sendiri. Jadi Johor, dia ada kan tentera dia. Johor Military Force, JMF. Ataupun dalam bahasa Melayu, Askar Timbalan Setia Negeri Johor. Penubuhan Askar Timbalan Setia Negeri Johor atau JMF ini adalah selari dengan hasrat Johor nak menjadi sebuah sovereign state, satu negeri yang berdaulat. Itu sebabnya apabila Sultan Johor menandatangani bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu, antara Johor minta adalah kekalkan angkatan tentera ini. Itu sebab kita lihat negeri lain tak ada, betul tak? Negeri lain tak ada angkatan tenteranya sendiri. Johor je ada JMF. Sebab apa? Johor merupakan satunya negeri berdaulat. Tak sama macam negeri-negeri Melayu yang lain. Negeri Melayu lain, sultan atau rajanya terpaksa mengikut telunjuk penasihat Inggeris. Manakala Johor tidak. Johor menguasai segala pegawai, semua pegawai Inggeris dalam Johor. Pegawai Inggeris takut dengan Johor. Sebab apa? Sultan Johor mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan kerabat diraja England. Kerabat diraja England. Malah kerabat diraja England pernah berkahwin dengan kerabat diraja Johor. Kena ingat tu. Dan paling besar sekali, Sultan Johor yang sebelum ini iaitu Allahyarham Sir Maharaja Abu Bakar dianugerahkan oleh Permaisuri England Queen Elizabeth gelaran Sir, title Sir, merujuk kepada Johor mengiktiraf Johor adalah sebuah negeri berdaulat. Ada dia punya agreement dia, ada surat pengiktirafan ni. Queen Elizabeth mengiktiraf Johor negara berdaulat.
Kalau awak nak tahu. Itu sebabnya Johor dia sangat berbangga dengan negeri dia. Kenapa? Johor kerek lah. Ya, dia patut bangga. Awak kata kerek, memanglah kerek. Awak kata dia sombong, memang sombong. Sebab sejak dulu lagi, Johor adalah sebuah negeri yang berdaulat. Dia masuk Malaysia kerana budi bicara Sultan dia, Sultan Johor, tanda tangan join Persekutuan Tanah Melayu. Itu sebabnya, semua yang ada di Johor sekarang, kita tak boleh nak persoalkan. Sebab Johor memang negeri berdaulat. Sampai Maharaja Abu Bakar menerima gelaran Sir di England. Kalau awak nak tahu, gelaran Sir ni di England merupakan gelaran paling tinggi yang dikurniakan oleh Queen Elizabeth kepada sesiapa sahaja. Sir Abu Bakar tau. Jangan main-main tu. Jelas tak kat situ? Jelas tak? Jelas. Okey. Jadi biarlah bangsa Johor tu memang macam tu. Jadi dari segi sejarahnya macam tu, sejarah tidak menipu kita. Itu sebabnya hari ini orang Johor sangat berbangga dengan negeri dia. Sangat berbanggalah. Jadi itulah dia. Kenapa lagu dia Bangsa Johor? Tu Bangsa Johor tu sebab dia adalah negeri berdaulat satu-satunya. Baik, kita lihat seterusnya. Ada lagi soalan tentang lambang kebangsaan? Tak ada Baik, kita lihat yang terakhir. Rakyat. Ngam-ngam lah ni. Dah pukul 12.24. Cun-cun selesai. Baik, rakyat. Rakyat. Pengiktirafan sebagai rakyat. Sebagai rakyat, kita ada hak asasi. So, sekarang kita kena tahu apakah hak asasi kita di sisi undang-undang. Sebab kita ni tertakluk pada undang-undang. Apa dia? Kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat. Memiliki harta. Memiliki harta, yes. Memiliki harta, itulah kebebasan asasi kita. Jadi, apapun kebebasan asasi atau hak asasi yang kita dapat, semuanya adalah di sisi undang-undang, tertakluk kepada undang-undang. Kalau pun nama kebebasan bersuara pun, kebebasan bersuara tertakluk pada undang-undang. Kalau awak bersuara hentam kerajaan menurut dari mengkritik kerajaan dengan tidak sihat. Tidak sihatlah. Maka tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada kamu. Sebagai contoh, awak kaitkan contohnya kerajaan ni apa nama tak sihatlah. Tak sihat. Di laman media sosial awak cakap kerajaan ni gini menjatuhkan imej negara. Itu memang tak patut. Itu kebebasan, awak salah gunakan kebebasan suara dan mengeluarkan pendapat. Boleh kritik kerajaan, ada salurannya. Cuba nyatakan kementerian mana yang ada masalah. Jabatan mana pula, bawah kementerian tu ada jabatan mana pula yang awak tak puas hati, salurkan. Ada, setiap jabatan ada peti aduan. Malah peti aduan sekarang boleh awak buat laporan atau aduan melalui talian. Pergi laman web kementerian atau jabatan tersebut, dah masuk, ada ruangan laporan, masuk terus. Aduan masuk, cadangkan. Jangan keluarkan statement dalam Facebook dan Instagram masing-masing. Itu bukan kebebasan suara itu. Itu dah salah dari segi undang-undang. Sebagai contoh, hak memiliki harta adalah mengikut peraturan dan juga undang-undang. Awak pilih harta buat apa? Mencuri. Mana boleh mencuri memiliki harta? Tak boleh. Gitulah. Baik. Sebagai warga negara, kita perlu patuhlah kepada perlembagaan. Rakyat ada hak terhadap negara, negara juga ada hak terhadap rakyat. Jadi, kesimpulannya, masing-masing ada peranannya. So, kena bijaklah menggunakan peranan masing-masing untuk mengekalkan keharmonian dan juga kemakmuran negara. Settle. Macam? Ada nak tanya? Setakat ni, habis dah ni kita ni. Ada nak tanya, silakan.
Ada nak tanya? Ada nak tanya tak? Tak ada? Baik, kalau tak ada, kita lihatlah. Kesimpulan kat sini Okey, kemerdekaan yang diperoleh wajar kita pertahankan dengan sepenuh jiwa dan raga. So, cikgu dah cakap tadi, bagaimana kita nak mempertahankan kemerdekaan? Semua individu perlu pertahankan negara, jangan letakkan kepada bahu pasukan selamatan. Kita dengan cara kita sendiri lah. Pelajar dengan cara pelajar, guru dengan cara gurunya. Guru pula bertanggungjawab mengajar pelajar-pelajarnya supaya pelajarnya itu mendapat ilmu dan menggunakan ilmu itu untuk kehidupannya dalam memajukan negara pada suatu hari nanti. Itu peranan guru pula. Ada juga peranan sebagai postman, peranan sebagai ketua kampung. Ada peranan, masing-masing main peranan masing-masing untuk mempertahankan kemerdekaan negara. Bukan kita tak mampulah duduk di frontliners di sempadan negara 24 jam pegang senjata pegang senjata 24 jam. Okey, panasnya lagi, nyamuknya lagi. Kita bukan pasukan selamatan. Duduk di tengah laut pula panas, hitam legam kita tak ada dalam, kita tak berkhidmat di S zone Sabah. Okey, kita tak tahulah kan. Jadi itulah dia, pelajar-pelajar sekalian, kita perlu mempertahankan kemerdekaan yang telah kita kecapi. So, memang sangat sukar kerana banyak tangan-tangan halus yang cuba menggugat kemerdekaan negara. Okey, jadi ancaman-ancaman itu tidak lagi datang dalam bentuk penjajahan dah. Sekarang ni mereka cuba, anasir-anasir halus ni cuba menjajah minda remaja-remaja. Kita awak ni. Cikgu dah tak remaja dah, cikgu dah tua dah. Awak remaja. Dengan orang kata pengaruh daripada barat, pengaruh yang tidak elok, gadget-gadget dan hiburan. Cuba kalau awak perasan, benda ni sebenarnya adalah satu penjajahan minda. Jadi terpulang kepada kebijaksanaan masing-masing. Jadi sebagai remaja lebih-lebih lagi lah mudah terpengaruh, apatah lagi orang tua ni. Contoh kalau kita lihat banyak masyarakat yang menyalahgunakan platform media sosial, digunakan sebagai menghentam orang, mengkritik orang, menyebarkan fitnah sana sini. Fitnah itu menyebabkan orang ini bergaduh. Akhirnya tidak ada perpaduan. Akhirnya bila tak ada perpaduan, apa berlaku pada negara kita? Dah hancur lah. Fitnah sini boleh tercetusnya rusakan kaum, fitnah agama, fitnah itu, fitnah ni. Sedangkan dalam Islam, apabila datangnya satu berita kepada kamu, tabayun, siasat dulu. Siapa menyebabkan fitnah tu dosanya lebih dahsyat daripada membunuh orang. Jadi itulah dia cara-cara penjajahan pada zaman kini. Sangat-sangat halus pelajar-pelajar. Jadi janganlah anda terjebak. Cikgu pun, pada cikgu sendiri jugalah pun sama. Okey. Itu sajalah daripada cikgu. Dah 12.30 dah. Okey, ada apa nak tanya? Last one. Sebelum cikgu kita tangguhkan majlis. Ada nak tanya? Oh, senyap 1000 bahasa. Okey, maksudnya tak adalah pertanyaan tu. Baiklah, kalau tak ada, alhamdulillah, kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berjaya menyelesaikan topik-topik yang terjejas tingkatan 4. Alhamdulillah. Jadi esok pelajar-pelajar kita akan masuk bab 1 tingkatan 5. Dan cikgu percaya awak dah dapat buku teks. Dapat kan? Dapat. Dah. Alhamdulillah. Dapat. So baca dulu. Okey, bagus. Baca dulu bab 1 tingkatan 5. Okey. Tingkatan 5 ni lebih lepas kita merdeka, kan, lepas kita merdeka pada tahun 97, apakah next step kita? Okey, antaranya penubuhan Malaysia. Okey. Antaranya awak akan belajar pemerintahan negara.
Antaranya awak akan belajar penglibatan Malaysia dalam antarabangsa, dalam hubungan antarabangsa. Banyaklah. Selepas merdeka apa lagi? Sejarah Malaysia. Maksudnya sejarah Malaysia, maksudnya Titan 5 ni, awak belajar sejarah Malaysia selepas tahun 57. Ekonomi pun awak belajar. Ekonomi lepas merdeka ni apa kita buat tentang ekonomi, rancangan-rancangan pembangunannya. Okey. Baiklah, terima kasih cikgu ucapkan kepada anda semua kerana terus stay sampai 1 jam penuh ni kelas cikgu. Alhamdulillah. So kita jumpa pada esok pukul 12 tengah hari. Sampai pukul 1 petang Jadi kita jumpa esok. Okey, kita doakan sama-sama supaya kita dapat kembali semula ke sekolah. Okey. Itu saja dari cikgu. Kita akhiri majlis ilmu kita dengan surah Al-As dan tasbih Al-Kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ditangguhkan pada hari esok, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. Cikgu. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Cikgu. Sama-sama. Jangan lupa tulis nama siapa yang belum tulis tu. Okey. Boleh left. Siapa nak left? Saya pun nak stop recording dulu.